Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah malam ni kita sambung sikit mengenai kitab Muliatul Musallin. Tapi kita dah habis tentang sembahyang, yang kita masuk dalam bab tatmimul faedah, kesempurnaan faedah. Pada menyatakan bergantung dengan raja, yakni yang berkaitan dengan pemerintah, dan barang yang bergantung dengannya, yakni yang ada kaitan dengan pemerintah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wakiru sultana wa ajilluhu fa innahu izzullah wa zilluhu fil ardi idza kana adlan. Muliakan oleh kamu akan sultan, yakni pemerintah ataupun raja, dan besarkanlah kamu akan dia, yakni kamu besarkan, kamu mulia, kamu agungkan dia, maka bahawasanya ia ketinggian Allah dan dia merupakan ketinggian di sisi Allah. Maknanya kalau kamu memuliakan pemerintah, sultan ataupun raja, kamu akan dapat ketinggian di sisi Allah Ta'ala. Dan bayang-bayangnya di dalam bumi, idza kana wa dhilluhu fil ardi, dan merupakan keagungan Allah dan merupakan bayangannya, bayangan Allah atas muka bumi. In kana adlan, jika adalah pemerintah itu adil, maka wajib kita taat pada pemerintah. Kita kena ikut pemerintah, bahkan kita muliakan pemerintah. Dan siapa yang muliakan pemerintah, Allah muliakan dia. Kerana pemerintah itu bagai gambaran bayangan Allah atas muka bumi. Maknanya Allah yang mentadbir segalanya. Kemudian Allah memberi dia ada kuasa untuk mengarah kita. Tapi dengan syarat pemerintah itu mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila pemerintah itu adil, maka wajib kita muliakan dan wajib kita mengikut perintah pemerintah. In kana adlan, jika adalah raja ataupun pemerintah itu adil. Dan Umar radhiyallahu anhu, yakni Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kataku bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Umar kepada Rasulullah, ya Rasulullah, khabarkan akan aku ya Rasulullah, daripada sultan ini, daripada perihal sultan ini, yakni raja ini ataupun pemerintah ini, yang hebatlah segala manusia, rendah baginya segala tubuh manusia. Cuba beritahu kepada saya ya Rasulullah mengenai perihal sultan yang menyebabkan manusia ini tunduk kepada dia. Maka sabdanya, iaitu bayang-bayang Allah pada bumi. Sultan itu gambaran bayangan Allah ataupun bayang-bayang Allah pada di bumi. Maka apabila baik ia, maka baginya pahala. Apabila sultan ini baik, maka besarlah pahala sultan tadi ataupun pemerintah tadi. Sembahyang dua rakaat pemerintah, sultan ataupun raja, tidak akan sama dengan sembahyangnya rakyat dua rakaat. Maka dia akan dapat pahala. Dan atas segala kamu syukur. Dan apabila jahat ia, maka dosalah atasnya. Bila saja pemerintah itu baik, dia dapat pahala, dan kamu kena bersyukur kerana dapat pemerintah yang baik. Macam mana pemerintah yang baik? Orang hari ini, pemerintah yang baik adalah pemerintah yang bagi duit. Tak bagi duit tak baik lah. Itulah maknanya. Hari ini orang dulu, ulama dahulu, pemerintah yang baik, pemerintah yang menjaga takwa rakyat, pemerintah yang menjaga ibadat rakyat. Itu baru pemerintah yang baik. Dalam waktu yang sama menjaga kepentingan
memberi duit kepada rakyat, dia salah satu pemerintah yang baik, tak dapat nafi. Memberi. Dan di zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, rakyat jadi kaya. Lalu Umar bin Abdul Aziz kata apa? Kalau pemimpin miskin, rakyat kaya. Tapi kalau pemimpin kaya, rakyat miskin. Kaya rakyat kaya-kaya. Dan dalam waktu yang sama, rakyat itu dipelihara ibadatnya. Maka orang-orang dulu dia fikir rakyat, maknanya macam mana? Tengok Sayyidina Umar Al-Khattab, dia duk fikir rakyat dia. Dia tengok rakyat dia semayang 8 rakaat tak jadi, dia kumpul buat 20 rakaat. Dia tahu dah 8 pahala tak banyak. Dan tahu dah Rasulullah dalam bulan Ramadan buat berapa rakaat, maka dikumpulkan. Kerana apa? Memikirkan kerana rakyat. Sayyidina Umar fikir, buat 8 ni bangun tak malam. Maka takutnya mereka tak dapat tak buat 20 rakaat, maka Sayyidina Umar kumpul buat 20 rakaat. Kerana apa? Kerana memikirkan kepentingan ketakwaan rakyat. Bahkan zaman Khalifah Harun Rashid, adanya satu imam bernama Imam Malik di kota Madinah. Imam Malik di kota Madinah suruh semayang tarawih jadi 26. Jadi 26, 36. Jadi 36. Kenapa 36? Kerana fikir rakyat. Rakyat ibadat dia, kalau dibanding orang Madinah dengan orang Mekah lepas semayang 4 rakaat tawaf. Dia ada tawaf, jadi pahala orang Mekah banyak pahala. Dia maknanya orang Madinah tak ada tawaf, maka nak ganti tak ada tawaf, buat tambah lagi 16 rakaat. Jadi 36. Mereka memikirkan ketakwaan rakyat. Ni bahawa pemerintah bukan memikirkan maknanya kuasa dia je macam mana nak tahan. Nak mempertahankan kuasa tanpa memberi kepentingan rakyat. Maka pemerintah ini tak fikir ibadat. Mana fikir mana sangat ibadat? Dia fikir nyakit anak rakyat je. Maknanya rakyat sakit tak susah, betul, tak dapat nafikan. Tetapi bagaimana dengan ibadat? Ibadat duk fikir ekonomi, duk fikir ekonomi, fikir bagus dah, tetapi kenapa tidak fikir mengenai keimanan rakyat? Rakyat tak sembahyang Jumaat, rakyat tak jaga sembahyang. Maknanya rakyat tak pergi rumah Allah, rakyat tak habis. Agama pun, sekolah-sekolah agama tutup sekejap. Satu orang guru tahfiz, dia ini jaga pelajar supaya hafal Quran, tak hilang Quran. Kena tutup. Mari mula tengok habis hilang habis hafalan. Menangis tuan-tuan. Kenapa ni? Guru tahfiz. Maka dikatakan bahawa pemerintah tadi kalau baik, kamu kena bersyukur. Kalaulah pemerintah itu jahat, kalau pemerintah itu jahat, maka dosalah atasnya. Atas pemerintah tadi jahat itu, pemerintah tadi dosa. Dan macam mana kita? Kita kena sabar dan nak buat mana. Kita kena sabar aja. Tak boleh kita kumpul-kumpul kita buat pemberontakan, tak boleh. Kita kena sabar. Maka atas kamu sabar. Dan daripada Nabi SAW, siapa-siapa yang menjaga rakyat, jaga rakyat, dan tiada dipeliharakan dengan amanah. Dia jaga rakyat, tapi dia tidak jaga, tidak pelihara dengan amanah dan juga nasihat, dan tiada dipeliharakan dengan amanah dan nasihat, daripada belakangnya nescaya memicit ni menyempitkan atasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala yang luas. Sedangkan rahmat Allah taala ini luas bagi tiap-tiap sesuatu. Maka sesiapa yang dia ini tidak menjaga amanah ketika mana dia memerintah dan tidak mengambil berat akan nasihat-nasihat, sebenarnya betul ulama-ulama maknanya duduk dengan pemerintah, kata ulama kita kena taat pada pemerintah, betul. Tetapi ulama jangan taat pada pemerintah. Pemerintah lah kena taat pada ulama.
Setelah ulama pemerintah taat pada ulama, ulama pun akan kata, kamu kena taat pada pemerintah. Kalau kamu lawan pemerintah, maka kamu berdosa. Haram lawan pemerintah. Kenapa? Kerana pemerintah itu taat kepada ulama. Tetapi kalau ulama taat pada pemerintah, pemerintah pula tak bertakwa pada Allah, macam mana berlaku? Ingat apa kata Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali sebut dalam kitab Ihya Ulumuddin, sebaik-baik ulama yang pemerintah datang ke dia, sejahat-jahat ulama hungga ke pemerintah. Dia tahu dah hungga apa? Sejahat-jahat ulama ada ulama yang mendatangi pemerintah. Mendatangi pemerintah, maka jahatlah ulama tadi. Bila ulama jahat, pemerintah lagi jahat. Bila pemerintah jahat, ulama jahat, habis rakyat. Rakyat menjadi susah. Derita rakyat. Rakyat semakin susah. Keimanan tidak dijaga. Baik. Ni kata dalam kitab. Kata kita tu kata gitu, kita kata. Baik, kita tengok. Saya Allah mensempitkan rahmat kepada dia. Kata Malik bin Dinar, aku dapat setengah diturun daripada langit. Firman Allah Ta'ala, aku raja bagi segala raja, hati segala raja pada tanganku. Maka barang siapa taat akan aku jadi akan mereka itu atasnya rahmat. Dan barang siapa yang maksiat atas aku jadikan mereka itu atasnya seksa. Atasnya seksaku. Maka jika membimbang akan kamu dengan lidah kamu, jangan memaki-maki raja, dan tetapi taubat kamu kepada Allah Ta'ala. Ini raja istimewa, pemerintah ini istimewa. Apabila pemerintah itu taat kepada Allah, taat kepada Allah Ta'ala, mengikut perintah Allah Ta'ala, maka katanya Malik bin Dinar, aku mendengar daripada aku dapat setengah diturunkan daripada langit firman Allah. Katanya aku mendengar daripada firman Allah, wahai segala raja, akulah raja bagi segala raja, dan segala raja-raja itu duduk di bawah tangan aku. Maka mana-mana raja yang taat kepada aku turun rahmat kepada dia. Mana-mana raja yang taat kepada Allah Ta'ala, dan maknanya dan barang siapa yang maksiat kepada aku, yakni mana-mana raja pemerintah yang maksiat kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan seksa, azab mereka. Dan jangan pula kamu sibuk dengan menyibukkan dengan lidah kamu memaki-maki kepada pemerintah, tetapi hendaklah kamu bertaubat kepada Allah. Pemerintah yang zalim ni bukan disuruh kita maki. Pemerintah yang zalim ni bukan suruh kita kutuk. Pemerintah yang zalim itu kita kena sabar dan kita kena berdoa pada Allah. Hak zalim dia Allah akan turun bala. Serah pada Allah, serah pada Allah. Kita kena jaga keadaan kita. Kerana tidak akan selamat pemimpin-pemimpin yang zalim ini. Lalu dikatakan bahawa Allah Ta'ala kata, aku akan azab, sesakan mereka tadi. Adapun kamu kena bertaubat pada Allah, bahawa dilembutkan hati mereka itu atas kamu. Bila dapat saja pemimpin yang zalim, kamu bertaubat, dekatkan diri dengan Allah, jangan duk maki pemerintah. Maka Allah akan lembutkan hatinya dengan sebab kamu sabar. Pemimpin zalim, jahat, kita kutuk. Mana dah bila nak turun rahmat, kita pula kutuk. Jadi 2 kali 5 je rakyat dengan pemerintah. Maka tak boleh. Jadilah rakyat yang sabar di atas kejahatan pemimpin. Dan saya kiralah bagi raja-raja tadi, dia bagi pemerintah tadi, mengingatkan dirinya dan mengirakan akan ayat Al-Quran, sentiasa ingat akan dirinya. Kerana apa? Kerana pemerintah yang adil ini, dia akan dapat lindungan arsy Allah Ta'ala. Bila dia sembahyang 2 rakaat, dia dapat pahala sebilangan rakyat dia. Tetapi kalau dia buat zalim, dia dapat dosa sebilangan rakyat dia. Jangan berebut-rebut jadi pemerintah. Jangan rebut-rebut nak pegang jawatan.
Maknanya kenapa? Kerana cukup bahaya kedudukan di hadapan Allah. Dan firman Allah, ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardh fahkum bainan nas bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Wahai Nabi Allah Daud, bahwasanya kami jadikan akan dikau khalifah atas muka bumi, jadi pemerintah. Maka hukumkan oleh kamu antara manusia, maka kamu hukumkan dengan hukum yang sebenar, iaitu mengikut perintah Allah. Dan jangan mengikut hawa nafsu. Jangan kamu ikut hawa nafsu, maka jadi sesatlah engkau pada jalan Allah Ta'ala. Jangan ikut hawa nafsu. Jangan ikut hawa nafsu, bahkan ikutlah petunjuk Allah. Dan pemerintah nak ikut petunjuk Allah macam mana? Nak ikut petunjuk Allah, kena ikut ulama-ulama. Ulama-ulama ini sebenarnya penasihat kepada raja-raja, penasihat kepada pemerintah. Tapi ulama yang benar, ulama yang jujur, ulama yang ikhlas. Maknanya jangan ikut hawa nafsu. Maka di zaman Izzuddin Abdul Salam, maka raja pemerintah tanya kepada ulama-ulama, bagaimana kalau kita ambil duit rakyat, kita beli senjata sebab negara kita dalam peperangan? Dia tanya pada ulama. Ulama pun bersidang sama mereka, bermesyuarat, fikir-fikir, bagi ni raja kita nak ni, pemerintah kita nak ambil dah, minta duit rakyat, nak jaga rakyat. Bukan ambil duit rakyat untuk nak bisnes dia, tak. Nak ambil duit rakyat, nak jaga rakyat, nak beli senjata. Kalau tak beli senjata, perang kalah, habis. Rakyat pun habis tertawan sana. Maka tanya para ulama. Para ulama setuju belaka dah. Setuju belaka. Bila setuju belaka, kata beritahu kepada khalifah, mengatakan boleh, harus mengambil duit rakyat, membeli senjata. Boleh, harus ambil duit rakyat, beli senjata, kerana ingin mempertahankan negara. Maka raja khalifah tadi setuju. Ada satu ulama, ulama ni tak duduk bawah kerajaan. Ulama ni dulu maknanya yang ikhlas. Tanya ulama. Nama ulama ni Izzuddin Abdul Salam. Izzuddin Abdul Salam terkenal dengan Sultanul Ulama. Sultanul Ulama. Maka ditanya kepada Sultan Izzuddin Abdul Salam. Maka kata Izzuddin Abdul Salam, mari rumah, khalifah datang rumah saya hari Jumaat. Boleh tak saya nak jawab depan rakyat? Nanti saya jawab atas khutbah, masa atas mimbar, masa khutbah. Silakan. Sebab khalifah yakin dah boleh. Sebab ulama kata boleh belaka. Ingat, ada ulama yang menjadi pok turut kerajaan, pemerintah. Ada ulama yang tidak ikut. Dia ikut hukum suruh. Maknanya maka pergilah Izzuddin Abdul Salam pun baca khutbah. Habis baca khutbah tu, atas mimbar lagi bagi tahu. Khalifah datang rumah saya tanya hukum. Hari ni saya nak bagi tahu dah hadapan rakyat ini. Hukum dia haram ambil duit rakyat. Haram ambil duit rakyat. Boleh walaupun nak mempertahankan negara, tapi dengan syarat. Yang pertama, khalifah kena keluarkan harta khalifah, harta pemimpin-pemimpin yang di bawah khalifah, harta orang-orang kaya. Barulah boleh ambil harta orang miskin. Ni orang kaya 10,000, orang miskin 50. Orang miskin 50,000, sebab dia miskin. Orang kaya 10,000 sudahlah. 10,000, 5,000, 1,000, 500 sudah. Tapi oleh kerana orang miskin 50,000. Dah macam mana hari ni? Maka dikatakan tidak boleh ambil duit rakyat. Dengan tegas, tak boleh ambil. Walaupun semua ulama kata setuju ambil. Dadang lah, lepas main Jumaat, tak boleh balik rumah, kena takak lalu. Kena tangkap sebab tak ikut pemimpin. Begitulah ceritanya. Panjang cerita dia. Maka dikatakan bahawa hukumlah kamu dengan adil, jangan ikut hawa nafsu, maka jadi sesat engkau. Kalau tidak, engkau sesat daripada jalan Allah Ta'ala. Dan setengah daripada orang yang mengikut hawa nafsu itu, iaitu bahawasanya jika hadir dua orang berbantah-bantah,
atau dua orang berkelahi pada hadapannya, maka berkendak pada hatinya benar bagi orang yang dikasihinya tertentu. Termasuk raja, pemerintah, dia bagi contoh dua orang balah, maka dia pun hukum dia dengan cara macam mana? Aku wahyu orang ni betul. Dia kata gitu. Maka ini kira mengikut hawa nafsu. Zaman Nabi Allah Sulaiman, dia cuba tengok macam mana nak selesaikan masalah. Datang satu orang, datang dua orang ibu, berebut satu orang anak. Katanya ibu tu kata ini anak saya, kata ibu tu dah ini anak saya. Maka berebut. Nak macam mana? DNA tak ada, nak cek darah. Tengok surat beranak, tak ada surat beranak. Maka ni anak bayi ni kata ni anak saya. Apa ni kata ni anak saya. Tak tahu nak selesai masalah, tak tahu. Jumpa Nabi Allah Sulaiman. Nabi Allah Sulaiman ke Nabi Allah Daud gitulah. Jumpa Nabi Allah Sulaiman katanya. Nabi Allah Sulaiman kata, ini anak kamu? Ya. Tanya seorang puan, ini anak kamu? Ya. Sekarang ni siapa ibu dia? Saya lah. Kalau dia kata saya lah. Okey, baik. Senang saja keputusan. Tengok orang pemerintah yang bijak pandai. Kata Nabi Allah Sulaiman, baiklah. Oleh kerana kamu berdua berebut, orang ni kata ni anak kamu, ni anak kamu. Kalau gitu, aku putuskan anak ini hendaklah dibelah dua. Separuh ambil orang ni, separuh ambil orang ni. Maknanya dah berebut sangat, maka anak ni hendaklah dibelah dua. Potong daripada ni, bagi separuh ambil ke mana, ibu ni separuh ilmu ni. Maka setelah mendengar Nabi Allah Sulaiman nak belah anak jadi ambil bagi separuh seorang, kata satu orang ibu ni, jangan buat macam tu. Kalau begitu ambil ke dia lah. Asal biarlah aku tak dapat anak aku pun, asal boleh ke dia saja. Maka Nabi Allah Sulaiman putuskan, kalau begitu mulah anak ibu dia. Kerana seorang ibu yang betul-betul ibu dia tak akan sanggup tengok anak dia begitu. Ibu ni bukan, dia elak je maknanya. Maka bagi itu kebijaksanaan pemerintah. Baik. Maka dikatakan bahawa berkehendak dalam hatinya benar, maka yang dikasih itu. Kerana inilah sebab ditinggalkan kerajaan Nabi Sulaiman Ibn Daud AS yang demikian. Maka bahawasanya beberapa manusia daripada ahli Jaradah ni, yakni isi negeri isterinya. Kalau isterinya orang Batu Nam, tiba-tiba ada masalah, orang Batu Nam ada masalah. Ni anak beranak kampung isteri aku ni. Maknanya. Maka dia kata, dan namanya Jaradah, maka adalah ia terlebih kasih perempuan kepadanya. Berhukum mereka itu kepada Nabi Sulaiman serta orang lain. Maka kasih bahawa dimenangkan bagi isteri negeri Jaradah tadi, sebenarnya maka menghukumkan bagi mereka itu, maka bala akan dia dengan ditinggalkan kerajaannya. Lepas tu Nabi Allah Sulaiman, dia kata ketika mana datang satu orang wanita tu daripada kampung dekat isteri dia tadi. Bila ada masalah, dia hukum, dia menangkan tadi. Maka dengan sebab itu dikatakan bahawa dia ditinggalkan kerajaan dia. Maka demikianlah, kerana tidak mau cenderung. Jadi hari ini jaga-jaga, kita ini kena jaga lidah kita, jangan maki pemimpin kerajaan, jangan maki, sabar saja. Kalau dia zalim, dia tanggung depan Allah Taala. Orang tanya macam mana ustaz ni sembahyang jarak-jarak. Sembahyanglah jarak-jarak. Pemerintah suruh sembahyang jarak-jarak, saya balahlah. Pemerintah tu maya jarak-jaraklah kita, kerana kita taat pada pemerintah. Dan pemerintah itu zalim. Ini tidak benar dia tanggung depan Allah. Dia tanggung saja depan Allah. Pemimpin kata, dan macam mana ni dia kata mengenai Jumaat atau sembahyang, itu semua dia tanggung depan Allah Taala. Kita bukan tugas kita maki dia, kotok dia, ni namanya dajjal dan sebagainya. Jangan. Maknanya kita serah pada Allah Ta'ala. Kerana apa? Kerana urusan ini urusan Allah. Gini aja kita faham. Pemimpin yang zalim, pemimpin yang jahat, ulama yang zalim, ulama yang jahat, dia pasti akan dapat bala Allah. Itu Allah pasti dia akan dapat bala Allah dengan kejahatan dia. Bahkan dia itu sesat, dia menyesatkan orang lain. Dan disebut
Antara sebab ulama yang pemimpin jadi jahat, antara sebab jadi sebabkan ulama yang jahat. Tapi jangan bermakna kita tuduh ulama semua jahat, tidak. Itu kita serah pada Allah. Kalau dia baik, alhamdulillah, bersyukur. Kalau dia jahat, kita sabar je. Kerja kita beribadat, serah pada Allah. Dan Allah yang menghukumkan mereka. Wallahu a'lam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.